Sabah menegaskan komitmen memperkukuh sokongan melaksana reformasi dan memperluas kerjasama dalam sektor perumahan ia demi memastikan rakyat memiliki rumah yang selesa dan selamat. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Dr. Joaquim Gunsalam berkata cabaran seperti kenaikan kos binaan dan kesukaran pembiayaan rumah pertama terus diatasi menerusi pelbagai inisiatif. Antara usaha termasuk program residensi rakyat, skim pembiayaan inovatif serta pengukuhan program Sabah Malaysia Rumah Keduaku bagi merangsang pasaran hartanah. Beliau turut menggesa pemaju agar lebih berani, adaptif dan inklusif. Tegasnya agenda pembangunan perumahan di Sabah mesti berpusatkan rakyat melangkaui keuntungan semata-mata. Hayati rukun negara tangani isu semasa secara berhemah. Timbalan Menteri Perdagangan dan Komoditi Datuk Chan Foong Hin menggesa rakyat menghayati rukun negara dalam menangani isu sensitif secara berhemah. Beliau merujuk insiden penggunaan jalur gemilang yang tidak mengikut protokol dan menasihatkan agar teguran dibuat secara sopan bukan mencari kesalahan. Kita menggunakan cara kesopanan dan kesusilaan, atas rukun negara untuk menegur, supaya kesilapan yang berlaku ini diperbetulkan dan kita harus berniat suci, bukan nak cari kesalahan. Datuk Chan ditemui media ketika menghadiri konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang 2025 di SM Kien Kok, Kota Kinabalu. Lokasi bersejarah yang dipilih sempena penubuhan sekolah itu pada 1963. Konvoi kemudiannya bergerak ke Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah yang disambut lebih 500 penjawat awam persekutuan. Kerajaan negeri mengalu-alukan kehadiran semula MV Douglas Hope ke perairan Sabah. Kapal berkenaan membawa misi menyebarkan misi dan menyatukan masyarakat. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, kehadiran kapal itu sentiasa dinanti-nantikan rakyat dengan komitmennya terhadap literasi dan pendidikan. MV Douglas Hope yang berlabuh selama 3 minggu membawa lebih 100 sukarelawan dari 30 negara merupakan simbol perpaduan dalam kepelbagaian. Kapal ini turut menyediakan ribuan bahan bacaan pelbagai bahasa dan budaya yang menyumbang kepada pertukaran ilmu serta pemahaman antara masyarakat. Dekatkan institusi pengajian tinggi dengan masyarakat khususnya di kawasan luar bandar Sabah. Itu antara matlamat penganjuran jelajah pendidikan tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi di Sabah. Timbalan menterinya Datuk Mustafa Sagmud berkata 10 lokasi telah dikenal pasti bagi jelajah ini di Sabah. Setakat ini, jelajah telah diadakan di 7 lokasi iaitu Kota Belud, Sepanggar, Kudat, Kota Marudu, Sandakan, Lahad Datu dan Tawau. Kita bawa institusi ini ke tengah masyarakat supaya mereka dapat maklumat direct. Jadi itu sebenarnya kenapa kita pilih Sabah. Antara institusi yang terlibat ialah UMS, UiTM serta beberapa universiti dari Semenanjung seperti UPM dan Universiti Malaysia Kelantan UMK. Turut serta Politeknik dan Kolej Komuniti yang memperkenal pelbagai program termasuk kursus pendek secara percuma kepada komuniti tempatan. Dalam perkembangan sama, Datuk Mustafa berkata kementerian telah mengusulkan pembinaan asrama bagi kolej komuniti di kawasan luar bandar termasuk Sabah dan Sarawak dalam perancangan RMK 13. Jadi kalau kita ada asrama, mereka boleh di situ. Jadi ini akan membantu ibu bapa mengurangkan kos. Kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dan Negeri akan terus diperkukuh menerusi pelbagai platform. Demikian menurut Setiausaha Persekutuan Sabah Datuk Seri Rosli Isa ketika ditemui media selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman di Istana Sri Kinabalu. Beliau yang bakal bersara pada 26 Ogos ini memberi jaminan bahawa segala isu berkaitan keperluan rakyat Sabah akan terus diketengahkan bagi memastikan peluang pembangunan diagihkan secara adil. Kita akan terus mendukung, membantu kerajaan negeri Sabah dalam melaksanakan, merealisasikan mission kerajaan negeri Sabah, SMJ Sabah Maju Jaya
di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji G. Platform yang kita gunakan ialah Mesyuarat Perhubungan Persekutuan Negeri Sabah. Kunjungan tersebut merupakan pertemuan perpisahan menjelang tamat tempoh perkhidmatan beliau setelah hampir setahun memegang jawatan Setiausaha Persekutuan Sabah. Ketika ini, lebih 128,000 penjawat awam persekutuan daripada 167 jabatan, agensi dan badan berkanun yang berkhidmat di Sabah. Usaha melahirkan pemimpin masa depan yang berkualiti diterjemah menerusi pelbagai inisiatif dan platform. Ia sejajar peranan belia sebagai penentu hala tuju pembangunan negara. Adun Telupid Datuk Johnny Bon J. Kurum berkata belia turut diberi ruang untuk sama-sama menyumbang idea demi pembangunan lebih mampan. Saya membawa mereka supaya mereka dapat melibatkan diri kerana saya mempersiapkan belia-belia ini khususnya di daerah Telupid mengetahui sebenarnya peranan mereka amat besar. Beliau berkata demikian kepada RTM pada program diskusi belia Telupid di Dewan Majlis Daerah Telupid. Program ini menjadi platform bersemuka bersama belia bagi mendapatkan pandangan tentang aspirasi pembangunan Telupid. Hampir 400 penduduk hadir mendengar taklimat disampaikan pemimpin daerah. Pertubuhan Muafakat Titipan Amal Isteri Wakil Rakyat Sabah Mutiara GRS komited membantu kebajikan golongan memerlukan. Ia selaras matlamat utama Mutiara GRS yang mementingkan kebajikan terus dipelihara. Kami selalu ingin membantu PPKI dan juga PPDK oleh kerana kebanyakan sekolah-sekolah tersebut perlu membeli barang keperluan pengajaran yang lebih oleh kerana murid-murid makin ramai. Di samping kepada individu-individu yang memerlukan seperti OKU, DAIF dan lain-lain. Beliau ditemui dalam program Ziarah Amal Mutiara GRS Gabungan Dun Telupid, Kuamut dan Sugut di Telupid. Jelajah promosi RTM Klik 2025 diteruskan di Sabah dengan lokasi pertama dikunjungi ialah Masjid Bandaraya Kota Kinabalu. Jelajah berkenaan bertujuan menambah jumlah muat turun aplikasi RTM Klik yang kini telah mencapai 6.4 juta pengguna. Ketua Unit VOD dan EPG Seksyen Aplikasi MDI RTM, Izam Hadis Siddiq berkata, RTM Klik bukan sahaja menawarkan tontonan secara langsung menerusi saluran TV1, TV2 dan saluran lain, malah turut menyediakan pilihan rancangan melalui video on demand VOD. Setakat ini, tagline kita RTM Klik betul-betul percuma, dan mereka yang download ataupun muat turun RTM Klik ni kita akan bagi lagi hadiah-hadiah. Selain itu, aplikasi tersebut memberi akses kepada pendengar untuk mengikuti siaran radio termasuk Sabah FM dan Sabah VFM walau di mana sahaja berada. Hari ini, jelajah promosi RTM Klik berada di Padang Istiadat Tuaran, manakala pada sebelah petang pula di sebuah restoran di Kolombong. Persatuan Etnik Murut Timbugon Sabah PMTS komited membantu kerajaan memperkasa masa depan pelajar melalui penganjuran Karnival Pendidikan Kerjaya 2.0 di Tenem. Presidennya Junit Bajit berkata, Karnival memberi pendedahan awal kepada pelajar untuk memilih bidang yang sesuai dengan potensi mereka. Program ini memberi impak yang besar kepada para pelajar kita untuk memilih bidang-bidang yang sesuai dengan potensi dan kelayakan mereka untuk memasuki kerja pada masa akan datang. Sementara itu, Timbalan PPD Tenem Martin Anguk menyepatkan kerjasama PMTS, PPD Tenem, Yayasan Bank Rakyat dan Majlis Guru Kaunseling sebagai pemangkin pembangunan pelajar. Bila lepas daripada alam persekolahan nanti, mereka ini dapat kita kesan, dapat kita ketahui ke mana arah tuju mereka. Okay? So program ini sangat penting dan kerjasama dari semua institusi juga sangat penting. Pelajar turut menyepatkan program sangat membantu dalam merancang masa depan dan peluang kerjaya. Bagi saya program ni dia mendedahkan pasal tempat yang kami boleh sambung, peluang apa selepas kami graduate. Saya dapat tahu cara mau
masuk universiti yang bagus dalam bidang yang saya mau, dan dalam bidang ini juga saya dapat tahu cara-cara untuk mudah cari kerja yang saya minat. Lebih 10 institusi pendidikan dan agensi mengambil bahagian dalam karnival berkenaan. Paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama Nur Akil Arbain di Kuching. Malaysia Madani, rakyat disantuni.